Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3 Asas Sains Komputer. Jadi pelajar, pada hari ini kita bertemu sekali lagi dalam sesi pembelajaran kita yang seterusnya dan cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sehat walafiat serta bersedia untuk meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini. Baiklah pelajar, pada minggu lepas, dalam sesi pembelajaran lepas, kita telah melihat tiga kaedah cipher, iaitu yang pertama, reverse cipher, yang kedua, substitution cipher, dan yang ketiga, transposition cipher. Di mana dalam reverse cipher, kita telah melihat songsangan abjad, songsangan perkataan, dan songsangan keseluruhan message. Selepas itu, kita juga telah melihat substitution cipher, iaitu Caesar cipher yang merupakan cipher anjakan, serta Pigpen cipher yang merupakan cipher geometri. Dan kaedah cipher yang ketiga iaitu transposition cipher, kita telah melihat pada sesi pembelajaran sebelumnya iaitu columnar transposition. Dan pada hari ini cikgu akan terangkan penggunaan relevance cipher. Baiklah pelajar, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, pada akhir pembelajaran cikgu mahu semua pelajar dapat mengenal pasti cara untuk menentukan bilangan lajur dan bilangan baris yang akan digunakan di dalam relevance cipher. Selepas itu, semua pelajar dapat menghasilkan serta menterjemahkan message menggunakan relevance cipher. Baiklah, sekarang kita lihat relevance cipher. Apa itu relevance cipher? Jadi relevance cipher ini juga dikenali sebagai zigzag cipher, di mana abjad dalam teks biasa akan ditulis semula mengikut susunan baris demi baris mengikut corak zigzag. Okey, jadi kita kena ikut corak zigzag. Dia berbeza dengan columnar transposition, di mana kita akan menulis teks biasa dari kiri ke kanan ataupun atas ke bawah. Jadi untuk relevance cipher, kita akan guna satu corak iaitu zigzag. Kunci dinyatakan untuk proses penyulitan dan nyasulit. Baiklah pelajar, jadi kita lihat ya, kita akan binakan jadual sama seperti columnar transposition. Kemudian teks akan diisi dalam petak-petak dalam bentuk zigzag. Okey, jadi ada dua perkara penting dalam relevance cipher ini, iaitu yang pertama, kunci mewakili bilangan baris. Contoh, apabila kunci K sama dengan 2, maka bilangan baris yang terdapat pada jadual adalah 2 baris. Dan bilangan lajur pula akan ditentukan oleh bilangan abjad pada teks biasa atau teks cipher. Sekiranya bilangan abjad pada teks biasa ialah 12, maka bilangan lajur dalam jadual juga adalah 12. Sekarang kita akan lihat contoh penggunaan teks cipher untuk proses penyulitan, iaitu melakukan penyulitan menggunakan relevance cipher. Contohnya, sekiranya kita diberikan satu teks biasa, iaitu tolong saya segera, katakan kunci yang digunakan ialah K sama dengan 3 dan pelajar diminta untuk menyulitkan mesej tersebut menggunakan relevance cipher. Jadi langkah pertama yang perlu untuk dilakukan adalah kita kira bilangan abjad di dalam message. Tolong saya segera. Jadi didapati bilangan abjad adalah sebanyak 16. Dan kita tahu bahawa kunci K yang diberikan adalah K sama dengan 3. Jadi kita akan hasilkan sebuah jadual yang mempunyai 3 baris, iaitu K sama dengan 3 dan 16 lajur, ya, di mana 16 lajur ni mewakili bilangan abjad di dalam message. Okey, jadi kita binakan jadual yang mempunyai 3 baris dan 16 lajur, dan seterusnya kita akan masukkan teks biasa tadi dalam bentuk zigzag. Jadi tuliskan message ke dalam petak kosong jadual pada setiap lajur mengikut corak zigzag. Okey, jadi tolong saya segera, huruf pertama T, O, L, O, N, G, S, A, Y, A, S, E, G, E, R, A. Jadi keseluruhan teks biasa tolong saya segera tadi kita telah letakkan ke dalam jadual mengikut corak zigzag. Okey, langkah yang seterusnya, kita akan tuliskan teks cipher dengan membaca abjad dari kiri ke kanan baris demi baris.
Jadi ini adalah teks biasa yang telah kita masukkan dalam bentuk zigzag. Kemudian untuk menghasilkan teks cipher, kita akan baca abjad tersebut dari kanan ke kiri, baris demi baris. Okey, kita lihat teks cipher yang terhasil dengan cara mencantumkan semua abjad baris 1, 2, dan 3. Kita lihat ya. Untuk baris pertama, kita akan perolehi TNYG. Baris kedua, OOGAAEEA. Dan baris ketiga, LSSR. Jadi, TNYGOOGAAEEALSSR merupakan teks cipher yang terhasil daripada teks biasa "Tolong saya segera" dengan menggunakan kaedah penyulitan Revens cipher. Baiklah pelajar, kita teruskan untuk contoh yang seterusnya, iaitu melihat bagaimana pula prosesnya sulit ya dilakukan menggunakan Revens cipher. Jadi sekarang kita lihat, katalah kita mempunyai satu teks cipher iaitu MDHYCPENUANAIHRI, dan kita diminta untuk menyahsulitkan teks cipher tersebut dengan menggunakan kunci K sama dengan 2. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan ialah kira bilangan abjad di dalam teks cipher. Kita dapati bahawa bilangan abjad adalah sebanyak 16. Kemudian, hasilkan sebuah jadual yang mempunyai dua baris, iaitu K sama dengan 2 dan 16 lajur. Okey, seperti jadual yang cikgu paparkan. Langkah seterusnya, tandakan petak menggunakan simbol dash ya ataupun simbol tolak supaya menjadi corak zigzag, di mana petak yang bertanda ini akan digunakan untuk mengisi abjad-abjad dalam teks cipher yang diberikan. Langkah ini penting ya bagi mengelakkan kesilapan mengisi abjad teks cipher. Jadi sekarang kita tandakan setiap kotak menggunakan simbol tolak dalam corak zigzag. Okey. Seperti itu ya. Seperti yang cikgu paparkan pada skrin. Okey, seterusnya isikan teks cipher ke dalam jadual pada petak yang bertanda tadi, baris demi baris. Jadi kita isikan baris demi baris. Contoh, pada baris pertama kita isikan M, D, H, Y, C, P, E, N. Kemudian, untuk teks yang seterusnya kita akan pindah ke baris kedua, U, A, N, A, I, H, R, I. Okey, setelah itu, kita akan tulis semula teks cipher mengikut corak zigzag. Jika tadi kita masukkan teks cipher tersebut ke dalam petak yang bertanda secara baris demi baris, kemudian untuk membaca teks cipher tersebut, menukarkannya kepada teks biasa, kita kena baca mengikut corak zigzag. Okey, jadi kita akan dapati bahawa teks biasa yang akan terhasil ialah M, U, D, A, H, N, Y, A, C, I, P, H, E, R, N, I. Jadi itu adalah teks biasa yang akan terhasil, dan apabila kita pisahkan dan membentuk ayat yang lengkap, maka teks biasa yang kita akan perolehi ialah mudahnya cipher ini. Jadi itu adalah teks biasa yang terhasil daripada teks cipher tadi menggunakan kunci K sama dengan 2 melalui proses penyulitnya sulit menggunakan Revens cipher. Baiklah pelajar. Jadi itulah contoh penggunaan Revens cipher untuk proses penyulitan dan nyah sulit ya, teks biasa kepada teks cipher dan juga teks cipher kepada teks biasa. Jadi sebagai kesimpulannya untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, Revens cipher ini dikenali sebagai zigzag cipher, di mana ia memerlukan kunci untuk proses penyulitan dan nyah sulit. Bilangan kunci akan mewakili bilangan baris dan bilangan abjad di dalam teks biasa atau dalam teks cipher mewakili bilangan lajur. Jadi itu sahaja sesi pembelajaran kita dan penerangan ringkas daripada cikgu pada hari ini. Diharap pelajar boleh memahaminya dengan baik dan sekiranya tidak faham bolehlah
membuat pertanyaan kepada cikgu melalui WhatsApp atau membuat rujukan melalui buku teks ya ataupun melalui internet ya, banyak bahan yang terdapat di atas talian. Jadi pelajar itu sahaja untuk hari ini. Kita berjumpa dalam sesi PDP yang seterusnya. Selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada para pelajar yang meraihkannya dan teruskanlah duduk di rumah dan menjaga SOP. Jangan lupa untuk menyiapkan latihan yang cikgu berikan dan hantar jawapan seperti biasa. Jadi kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Sekian, terima kasih.